Okey, kita mula kelas kita hari ini. Kita fokus kepada lampiran B. Okey, sedia sudah kan? Okey, ada apa-apa mau tanya terus tanya je lah. Okey, cikgu refresh balik. Hari itu kita sudah cikgu sudah kasih tahu daripada first part, second part hari itu memang cikgu sudah bagi tahu berkaitan dengan macam mana kita buat invoice. Yang ini kan daripada muka surat 6. Ini semua kita sudah pernah buat sama-sama lah. Masa yang hari itu kalau kita contoh yang ini membeli barang niaga ni. So kalau kita beli barang niaga, cikgu sudah beritahu juga mana lagi, muka surat mana lagi yang ada. Contoh macam ini, muka surat 7, muka surat 12, 18 dan 24. So yang itu kasih lengkap sendirilah. Harga pun ikut harga sendiri. Okey, harga sendiri, senarai harga sendirilah. Okey, yang boleh kita tengok sama ada kita tengok di Google kah, di Shopee kah, di mana-mana lah yang sesuai lah kamu tengok. Okey, kalau mau tanya parents pun tiada masalah juga. Mungkin mereka pun pernah tengok harga-harga ini kan. So cikgu galakkan juga di bagian penerima dan pengurus tu sebenarnya kalau ikut reality kita sign kan. Tapi dalam yang ini cikgu tidak galakkan sign sebab nanti kamu bingung. Sebab kamu yang buat kan. So lebih sesuai kamu letak nama lah. Letak nama lagi sesuai. Okey. Selain itu kita juga sudah buat Selain itu kita ada buat ini nak. Sekejap ya. Okey, kita ada buat kita sekecil dulu. Kita ada juga buat kad inventory yang mana bila kita ada beli kita terus masukkanlah dalam kad inventory kan. So yang ini kamu sudah faham lah kan? Okey, sudah juga kita buat hari itu. Lepas tu cikgu ada bagi tahu juga berkaitan dengan pembekal yang kedua iaitu yang kita beli telur je dengan dia kan. So yang kita beli telur ni ada di muka surat 8, 13, 19 dengan 25. Okey, so yang itu kita lengkapkanlah. Okey. Sampai situ je hari itu. Hari ni cikgu sambung yang ini. Yang mana di muka surat 8 ni kita ada di bawah sini iaitu mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. So untuk sos cili kita pakai botol, mayonis kita pakai paket, telur kita pakai papan. So untuk urus niaga ini macam kita buat pengeluaran sahaja. Okey, kita buat pengeluaran berkaitan dengan kita punya sos cili, mayonis dan telur untuk kita guna masa kita menjual itulah. So, apa yang boleh kita buat di sini? Yang ini berpandukan dengan rekod jualan kamu. Okey. Kenapa cikgu cakap berpandu dengan rekod jualan? Okey, contohlah. Contoh pada minggu yang pertama 2 hingga 7 ni, cuba kamu kira berapa unit cikgu jual? 100. Okey, kita tengok So ini kita ada 150 tambah 50 tambah 80 tambah 30 tambah 130 tambah 20. So maksudnya cikgu ada jual 440 lah di sini. Okay. So kita contohlah kita jual 440 biji burger. Okay. So contohlah itu contoh. So minggu yang kedua. Okay. So kita ada ini 290 tambah ini ialah 130 lah kan. So cikgu ada sini 400. Minggu yang kedua 420. Cikgu banding 2 minggu je lah. So angka-angka yang ada dalam rekod jualan kita masing-masing tentukan ya. Berdasarkan pertama macam boleh semaklah yang macam mana cikgu buat yang ini. Okey, nanti tengok dalam part yang kedua ke dalam video kita. Okey. So cikgu mau bagi tahu
Sini minggu pertama kita jual 440. Minggu kedua kita jual 420. Tapi ingat, minggu kedua kita ada jualan kredit. Oke, so kalau kita tengok di sini ada 300. So maksudnya 720 biji kita jual. Oke, so kalau kita banding minggu pertama dengan minggu kedua, yang mana lebih banyak guna sos cili dengan mayonis? Minggu 1 kah minggu 2? Minggu 1 kita ada 440. Minggu 2 kita ada 420. Tapi ingat minggu 2 kena tambah dengan 300 lagi di bawah sini. So minggu 2 jadi 720. Sebab di bawah sini ada 300. Kan kita ada jual secara kredit lagi pada 9 hari bulan. 9 hari bulan ini termasuk dalam kita punya 8 hingga 14. Ini 9 nih jualan kredit kan yang hari itu. Oke, sini ada kita jual 100, 200. Ini jadi 300. So, total burger yang kita jual pada minggu yang kedua ialah 720. Oke? So, mana lebih banyak kita jual? Minggu pertama kah minggu kedua? 440 kah dengan 720? Yang mana lebih banyak? Minggu 1, minggu 2? Coba komen di ruangan komen. 1 atau 2? Okey, Nadia cakap minggu 2. So Vivian, minggu 1 kah minggu 2 yang banyak? Rachel? Corey? Leo? Okey, betul. Okey, minggu 2. Okey. So 440 banding dengan minggu 2 720. Maksudnya minggu kedua tu lagi banyak kamu jual. Betul? So apa yang kita boleh buat di sini? Okey. Untuk pengeluaran inventory ni, cikgu boleh cakap dia bergantung dengan jumlah jualan burger kamu. Makin banyak kamu jual burger, makin banyaklah sos cili yang kamu pakai, mayonis yang kamu pakai. Okey? So, kamu boleh tentukan di sini, contoh cikgu pergi cut inventory dulu. Cut inventory semua orang sudah buat. Okey, cikgu tahu kita sudah buat daripada awal. So, ini sos cili. Ada 2 kali kita beli sos cili, iaitu pada 15 dan pada 1 hari bulan dan 15 hari bulan. So 15 botol, tapi hati-hati ada pulangan kredit, ada pulangan untuk sos cili. Okey, ada nota kredit untuk sos cili, iaitu kita pulangkan 5 botol sos cili sebagai, kalau di muka surat 10 tu kamu boleh nampak di sana kita ada buat pulangan sos cili 5 botol. So ini ialah 5 hari bulan, nanti kamu ada keluar sini iaitu nota kredit lah di sini. Dokumen dia nota kredit. So di sini tulis 5 lah, dia ada keluar 5. Okey. So nanti kita akan keluar pada 2 hari bulan. Okey. Kita ada keluar pada 8, 14, 20 dengan 28. So kita kena agihkan bilangan sos cili ni kita mau kasih keluar berapa nanti. So bergantung, cikgu cakap bergantung dengan soalan, bergantung dengan jalan burger kamu lah. Okey? Boleh faham setakat itu? Mayonis pun sama. Okay, kita akan keluar pada 2, 8, 14, 20 dan 28. Okey. Kalau telur pula, pengeluaran dia, walaupun kita nampak di sini ialah biji, tapi nanti yang ini 450 biji, kita sudah decide nih pengeluaran dia masa kita decide kita punya jualan sini, unit jualan. Sekejap ya, kita turun. Okey, masa kita decide unit keluaran jualan tunai burger ni hari itu dengan jualan kredit ni, memang kita sudah decide berapa telur yang kita mau guna. Okey, untuk yang 22 hingga 28 memang sudah ada dalam kertas soalan, dia memang sudah decide sini 330 biji iaitu 11 papan. Okey. So jadi yang untuk bilangan telur, walaupun dia tulis 210, kita cakap dia 7 papan dalam kita punya pengeluaran tu. So kalau kita tengok, kita tulis sana 210 biji kan? Tapi dalam yang ini, muka surat 8 ni,
kita akan tulis di sini ialah telur 7 papan. Okey, satu papan, satu tray ialah 30 biji. Maksudnya kalau kita guna sampai 210, dia ialah 7 papan. Okey, so kita akan tulislah 7 papan di sini. So, untuk pengeluaran inventory ini kamu akan tulis dalam kad inventory di bahagian keluar. Dokumen yang kamu perlu isi di sini ialah memo. Tulis memo sajalah. Yang bahagian keluar ialah memo. Okey, begitu jugalah dengan yang lain. Alright. Okey, boleh tangkap ah. Ini ada di muka surat 8 yang kita buat sekarang, 8. Perkara yang sama juga di muka surat 11, 16, 22 dan 26. Sama je kamu jumpa macam ni. So kamu decide berapa sos cili, berapa contoh. Kalau yang untuk cikgu punya kerja khusus, cikgu ada buat. So cikgu tetapkan pada 2 hari bulan ni, kali pertama cikgu keluar sini ialah 2 botol sos cili, 3 paket mayonis dan 7 papan telur. So begitulah kamu buat di muka surat 11, 16, 22 dengan 26. Kamu akan jumpa benda yang samalah. Tapi decide berdasarkan rekod jualan tunai buka. Termasuk jualan kredit. Okey? Okey, lagi satu, cikgu mau komen, ada rekod jualan yang sudah kamu hantar tapi kamu lupa kali dengan harga. So, tukar dia pergi RM, 150 kali 4, so berapa di sini? Okey, tulislah. Ini 150 kali 4 ringgit. 150 kali 4 ringgit, dia ya 600. So, letak 600. Ini letak 250 dan seterusnya lah. Jumlah ni jumlahkanlah RM ni. RM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahkan di sini. Okey. Yang di luar ni, ini cikgu mau tengok bilangan telur yang digunakan. Bilangan telur pula. Bilangan burger yang dijual bagi setiap minggu. Alright. Setakat ni ada soalan? Kita sudah habis yang ini. Kalau tiada, cikgu mau pergi muka surat. Adakah tiada? Ya atau tidak? Ada soalan kah lagi? YT, ya, YT, ya atau tidak? Tidak. Okey, thank you. Okey, semua tidak. Okey, cikgu teruskan. Hari ini memang mau kasih komplit sudah ni lampiran B. Okey. So, kita pergi muka surat 9. So, masing-masing rujuk muka surat 9 lah. Okey, dalam muka surat 9 tu kita ada belian tunai. Okey, kita ada belian tunai. So, belian tunai yang pertama ni, kalau kamu nampak dia kita beli kotak burger dengan kotak oblong beg plastik. Okey. So, harga ni memang cikgu sudah daripada awal sebelum kita mula buat kerja khusus, cikgu sudah minta kamu letakkan harga kan? So, kamu letakkanlah harga kamu masing-masing. Okey. So, letak harga yang telah kamu tetapkan, kalilah dengan harga kamu dan jumlahkan. Kedai runcit, carilah nama kedai runcit yang berhampiran dengan kios kamu tu. So, contoh kedai runcit Singhing. So, cikgu letaklah alamat dia, nombor 12, Jalan Punat Tanah, Likas, kotak 88300, Kota Kinabalu, Sabah. Contohlah macam itu. Okey. So, letak nama kedai di atas. Lepas tu alamat dia 2 baris inilah. Okey. Okey. Untuk belian tunai untuk kotak burger ni, kamu akan jumpa lagi di muka surat 19. So, sama jugalah. Sama juga. Kasih jumlah sajalah. So, cuma kuantiti dia berbeza tapi harga masih sama yang telah kamu tetapkan tadi. Sama. Alright? So, 2 kali sejak kita beli dan masukkanlah ini dalam kad inventory. Contoh, ini 30 paket, dalam satu paket ada 100. So, means kalau kamu beli 30 paket, ada 3,000 kotak burger yang kamu beli. Okay, 3,000. So, kamu akan masuk dalam kad inventory kamu. Contoh ya, kalau ada di sinilah.
Ini cut inventory, kotak burger, contoh ini. So cikgu masuk sana, dokumen dia slip daftar tunai lah. So kita dah masuk 3.000, kan 3.000. So nanti kamu ada keluar juga tuh kotak burger, nanti kita akan tentukan kemudian lah. Kita beli 3.000 pada 2 hari bulan, 3.000 kotak. Kan kita beli 30 paket, satu paket ialah 100, 30 kali 100 ialah 3.000. Alright. So itu boleh masukkan, kotak oblong pun boleh masukkan. Oke, kita sambung. Ada soalan pasal kotak burger? YT? Ya, tidak. Ya, Y. Type Y untuk ya, T untuk tidak. Ada soalan? Tidak. Oke, thank you. So, kita teruskan lagi. Kita akan membeli bawang, tomato, timun, dan kubis. Biasalah jual burger kan mesti ada ini. So, kalau kita tengok di sini, kita kena tentukan pasar raya. Contoh cikgu, pasar raya CKS. Oke, pasar raya CKS. Oke, cikgu letaklah alamat dia di bawah sini. Cikgu carilah alamat dia. Oke. Di atas letak nama pasar raya Sveka. Oke. So, lepas tu letaklah alamat dia. Oke. Lepas itu ini harga. Memang kita sudah tentukan daripada awal dan kamu ada senarai harga. Kamu masukkan sejalah harga kamu di situ. So, bawang berapa harga? 1. So, tomato berapa? Lepas tu kamu kalilah 1 kg. Contohlah 1 kg bawang kamu ialah, sekejap ya. Macam cikgu RM5 1 kg. So, cikgu 5 kali 15. So, cikgu dapat 75. Lepas tu 13. Sini ada contoh 8 kali 13. Cikgu tomato cikgu 104. Timun, cikgu punya 1 kg ialah RM2 kali 10 ialah RM20. Untuk 1 kg kubis, cikgu cakap RM4. So, kalilah 10. So, jadi RM40. So, jumlahkan. Itulah yang perlu kamu buat. Di muka surat 9 kamu jumpa ini. Di muka surat 11 pun kamu akan jumpa. Buat benda yang sama juga. So, pasar raya pun pasar raya yang sama. Muka surat 21 dan 25. Okey? YT? Ya? Tidak? Tidak masalah. Okey? So, cikgu teruskan. Okey, ini muka surat 9 kan? Kita pergi muka surat 10 pula. Okey, boleh tengok juga kata soalan masing-masing. Muka surat 10, kita ada yang pertama di sini, March 3, kita membayar logo perniagaan berpelekat stiker bah. Kan biasa kita beli burger atau kita beli cookies, ada orang letak stiker tu kan. So, kita mau buat tu stiker supaya orang tahulah kedai kita. Atau memudahkan jugalah untuk kita tutup itu kotak, nanti kita letak stiker di situ. Okay. So, ini untuk promosi lah. So, kita tengok di sini, bolehlah tengok di internet. Saya rasa sekarang pun murah-murah sudah harga stiker. Okay, stiker tu kamu mau buat untuk kamu punya perniagaan, letak di kamu punya produk. Okay, di burger kamu tu. Okay, di kotak burger kamu tu masa kamu jual. Okay, so pilihlah harga yang berpatutan. Tapi setakat ini yang cikgu tengok paling mahal pun, okay, kalau yang murah pun ada. Murah tu dalam RM50 pun kita boleh dapat. Dia dalam 100 stiker. So, kalau mau mahal pun mungkin kalau mau beli sampai banyak beribu, 1.000 stiker mungkin. So, kamu bolehlah letak sini dalam 100 ke 300 lah. Tengoklah. Okay. So, di sini kamu pilihlah nama kedai stiker tersebut. Contoh, cikgu pilih Hafiz Stiker. Okay, Hafiz Stiker. So, nombor resit ni kamu random lah. Reka nombor resit. Okay. Reka je apa-apa nombor resit. 4 nombor kah, 5 nombor pun okay sudah. Contoh, cikgu reka di sini ialah R098. Okay, contohlah. Okay. So, sini nama dia. Contoh tadi Hafiz Stiker. So, cikgu letaklah alamat dia di bawah sini. Diterima daripada ini ialah kita.
Okey, kedai burger kita tu siapa? Okey, macam cikgu kedai burger IB lah. Ringgit Malaysia contoh cikgu pilih 200, so cikgu 200 sahaja untuk bayaran logo perniagaan berpelekat. Okey. So RM letaklah, kalau sini 200 tadi 200 lah. So mandangkan secara tunai, so cikgu abaikan bahagian ini. Okey, sebab kalau ada nombor cek baru kita tulislah nombor cek dia apa. Tapi sekarang kita pakai tunai. Biasanya kita garis sinilah nombor cek ni kita garis, kita pakai tunai. Tidak garis pun tidak apa, boleh diterima. Okey. So pengurus ini contoh cikgu beli dari Hafiz, cikgu tulis je nama dia sini Hafiz. Selesai. Okey. Next. Pulangan barang niaga, so tetapkan nota kredit di sini macam cikgu letak NK lah. N stand for N nota, K tu kredit. So NK 005 kah? Okey, begitulah kamu rekalah nombor kamu sendiri. Di sini sebabnya hari itu kita ada beli daripada ABB kita, iaitu yang ini. Kita ada beli daripada ini. Sekejap ya, cikgu naik sini. Kali pertama kita beli hari itu. Okey. So kita ada beli 15 di sini daripada ABB 1 kita, iaitu ABB yang pertama lah dalam kamu punya profil perniagaan tu. Kita ada beli 15, tapi ada 5 yang kita pulangkan kerana tengok salah jenama. So kita pulang 5 botol sama dia balik lah. Okey, daripada 15 kita beli, kita pulang 5 dengan dia balik. So tinggal 10 je dengan kita. So di sini nama dan alamat ABB 1, sini kamu. Harga seunit mesti samalah dengan yang tadi. Okey, contoh di sini. Contoh ini cikgu letak RM11. So maksudnya di sini pun cikgu akan letak RM11 juga harga seunit. Sama Lepas tu nanti jadi 55 sini, 55 sini. RM55, 55 sahaja. Okey, kalau yang dalam perkataan ni jangan lupa belakang mesti ada sahaja. Penerima IRNI pengurus, tengoklah siapa ABB 1 punya nama tadi. Cuba cikgu tengok. Cikgu guna nama apa? Macam cikgu guna nama Jack. So di sini pun Jack lah. Jangan tukar-tukar. Okey? Okey. Settle muka surat 10. Pergi muka surat 11. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Jom kita terokai bersama kertas 3 untuk prinsip perakaunan SPM 2021 bersama-sama. Good luck dan jumpa lagi. Bye-bye.